faktor peristiwa Nakba 1948 dapat dilihat melalui kegagalan kesepakatan politik. Kegagalan kesepakatan politik ini dapat dilihat melalui kelemahan pemimpin dalam politik, iaitu Raja Abdullah dan Lieutenant Jordan yang dipertanggungjawabkan bersama Arab dalam menentukan nasib perjuangan Palestin. Tindakan Raja Abdullah menggunakan strategi kekerasan ketenteraan secara eksklusif dengan kepercayaan bahawa ianya mampu menghalau Zionis keluar dari Palestin telah menemui kegagalan. Selain itu, pemimpin Yahudi iaitu Ben Gurion membuat satu pertemuan bersama dengan Elias Hassan yang merupakan pakar hal ehwal Arab dan telah menyatakan bahawa rakyat Palestin ini tidak mempunyai sebarang ketidaksediaan dalam menyertai perang. Bukti dia dapat dilihat melalui kepimpinan Palestin tidak bersatu disebabkan tidak mempunyai perancangan yang jelas dan tidak berani menghadapi cabaran dalam pimpinan. Tambahan pula, kepimpinan Palestin telah mengisytiharkan mogok umum selama 3 hari dari 2 Disember 1947 sehingga 4 Disember 1947 sebagai bantahan terhadap ketidakadilan dalam pelan pembahagian. Resolusi 181 wujud apabila Resolusi Perhimpunan Agung 181 pada 29 November 1947 diadakan yang memperlihatkan kekalahan besar Palestin kerana ketidakadilan dalam pembahagian kawasan Palestin kepada dua bahagian iaitu Arab dan Yahudi. 14th, 1948, the British mandate in Palestine is about to expire. David Ben-Gurion proclaims the birth of the State of Israel. Peristiwa Holocaust iaitu pembunuhan beramai-ramai kaum Yahudi oleh Nazi Jerman bawah pimpinan Adolf Hitler pada tahun 1933 sehingga 1945 telah mendorong kebanyakan Yahudi keluar dari Jerman. Orang Yahudi di Jerman, Rusia dan Austria telah mendapat layanan buruk dan ini telah dikenali sebagai antisemitism. Joseph Chamberlain telah mencadangkan Uganda sebagai penyembuhan negara baru bagi Yahudi. Namun dia mengetahui bahawa Theodor Herzl akan menolaknya kerana jauh dari Palestin yang mempunyai daya penariknya. Dr. Herzl telah menghasilkan buku bagi bangsa Yahudi untuk membangkitkan semangat Yahudi dalam mendapatkan sesebuah negara. Bagi Dr. Herzl, mereka ini ialah negara yang penting bagi masyarakat di dunia. Kepentingan tanah Palestin kepada Israel. Israel menganggap tanah Palestin ini penting kerana ia menganggap ia strategik dan sesuai untuk dijadikan negara dan bangsa Yahudi. Selain itu, Israel juga menganggap tanah Palestin ini sesuai untuk dijadikan negara kerana ia merupakan persimpangan di antara Asia, Afrika dan juga Eropah. Contohnya, Palestin telah menjadi medan perjuangan kuasa-kuasa besar untuk masa ini. Walau bagaimanapun, keterdesakan Zionis telah menyebabkan tanah Palestin diambil oleh orang Yahudi. Hal ini disebabkan ekoran peristiwa Holocaust yang menyebabkan perpindahan orang-orang Yahudi ke Palestin. Hal ini dikatakan demikian kerana sesuatu sejarah peristiwa telah berlaku iaitu Nazi Jerman telah membunuh hampir 160,000 orang hingga 180,000 orang Yahudi sehingga menyebabkan mereka terpaksa berpindah randah ke seluruh pelosok dunia termasuk tanah Palestin. Hal ini juga telah menyebabkan Yahudi telah memilih salah satu negara yang mereka berpindah iaitu Palestin. Hal ini menyebabkan setibanya mereka berpindah, mereka telah memanfaatkan kepentingan tanah Palestin. Seterusnya, kepentingan tanah Palestin menurut umat Islam ialah ia dianggap sebagai pusat keberkatan. Hal ini dikatakan demikian kerana umat Islam dan Palestin adalah sangat akrab dari segi sejarahnya tersendiri. Contohnya, Masjid Al-Aqsa terletak di Baitul Maqdis yang di mana ia terletak di Palestin. Seterusnya, pada zaman Nabi Muhammad SAW, berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj juga yang berhampiran dengan Palestin. Seterusnya, para anbiya terdahulu juga banyak menetap di Palestin. Jadi, hal ini menunjukkan betapa pentingnya kita sebagai umat Islam untuk mengambil tahu tentang hal Palestin dan apa yang berlaku di sana. Antara faktor terjadinya Perang Nakba 1944 ialah perang psikologi yang dijalankan oleh pihak Zionis kepada rakyat Palestin. Antara perang psikologi yang dijalankan oleh pihak Zionis ialah diorang mengeluarkan propaganda dan menyebarkan propaganda yang menyuruh seluruh rakyat Palestin
keluar daripada bandar-bandar besar seperti bandar Haifa dan Jaffa. Pihak Zionis juga melaksanakan dasar mempromosikan langkah-langkah untuk mengusir rakyat Palestin daripada Palestin. Mereka juga melarang kepulangan mereka semula sekiranya mereka telah keluar daripada Palestin. Pihak Zionis juga menyediakan pelan tambahan iaitu langkah-langkah galakan sekiranya pelan utama mereka tidak menjadi. Jelaslah bahawa perang psikologi yang dijalankan oleh pihak Zionis berjaya mengusir ramai rakyat Palestin keluar daripada negara Palestin dan mereka berjaya membina negara Israel setelah mengusir rakyat Palestin daripada negara mereka sendiri. Tahukah anda bahawa punca yang mendorong kepada peristiwa Nakba 1948 adalah kerana keinginan Israel untuk menaluki Baitul Maqdis. Kota Baitul Maqdis mempunyai nilai yang cukup signifikan kepada tiga agama iaitu agama Islam, agama Kristian dan agama Yahudi. Bagi agama Yahudi, kepentingan kota Baitul Maqdis bukan sahaja kepada agamanya, sebaliknya juga sebagai simbolik kepada tanah air Yahudi serta sebagai bukti kepada pembentukan kerajaan Yahudi yang pertama. Seterusnya, kota Baitul Maqdis juga merupakan sebuah pusat ekonomi kepada negara Palestin. Bahkan ia juga pernah diangkat sebagai ibu negara bagi kerajaan Palestin sewaktu di bawah pemerintahan Utsmaniyah. Terdapat pelbagai aktiviti perdagangan antarabangsa dengan negara-negara Arab, misalnya Jordan, Mesir, Syria, Leban, Lubnan, yang membuktikan bahawa adanya aktiviti interport, ekspor dan import. Serta ada juga aktiviti perdagangan tempatan di sekitar kawasan kota lama Baitul Maqdis serta kota baru Baitul Maqdis, tidak lupa juga di pinggir kota baru Baitul Maqdis. Akhir sekali, populasi bangsa Yahudi atau penduduk Yahudi sebagai majoriti penduduk di kota Baitul Maqdis dianggarkan pada tahun 1947 sahaja hampir mencecah 100,000 orang bangsa Yahudi telah menjadi penduduk yang menetap di sekitar kawasan Baitul Maqdis, dan kedatangan mereka ini secara tidak langsung menyebabkan rakyat-rakyat Palestin yang tidak bersalah ini terpaksa diusir daripada tanah air mereka. The city of Haifa and its harbor become the center of bitter conflict as the new Jewish state is born in the tense atmosphere of civil war. Peristiwa yang berlaku pada tahun 1948 yang melibatkan rakyat Palestin berlaku disebabkan oleh permasalahan antara Haifa dan Jaffa. Haifa merupakan salah satu bandar yang diperuntukkan untuk menjadi negara Yahudi. Pada mulanya, orang Yahudi dan Arab hidup dalam keadaan aman dan damai. Namun selepas berlakunya pertempuran darah pada akhir tahun 1947, hubungan baik mereka terjejas. Selepas melakukan serangan terhadap Haifa, Yahudi mula menyasarkan bandar kedua terpenting iaitu Jaffa. Jaffa telah jatuh dalam pelbagai aspek dan kemudiannya negara Yahudi ditubuhkan. Pihak Yahudi telah menggunakan Jaffa dan Haifa untuk menjatuhkan rakyat Palestin sekaligus menghalau mereka untuk menguasai kawasan secara menyeluruh. Serangan Palmas telah menonjolkan keunggulan negara Yahudi. Ekoran daripada serangan tersebut, ramai rakyat telah terkorban dan ada yang cedera. Ekoran daripada peristiwa tersebut juga beberapa penduduk yang datang ke Haifa untuk bekerja telah kembali ke kampung masing-masing. Dan akhirnya pada 23 April 1948, Haifa berjaya ditawan. Faktor lain yang membawa kepada peristiwa Nakba ialah ketidakadilan dalam pembahagian tanah Palestin. Pada 29 November 1947, PBB telah mengemukakan satu resolusi yang dikenali sebagai Resolusi 181. Resolusi 181 merupakan resolusi yang menyeru pembahagian Palestin kepada dua bahagian iaitu menjadi negara Arab dan Yahudi. Resolusi ini telah mendapat 2/3 sokongan majoriti dalam Perhimpunan Agung PBB. Keputusan PBB dalam membahagikan tanah Palestin telah menyebabkan 750,000 orang telah dihalau dan kapal-kapal di Palestin juga turut diambil alih oleh Israel semasa pertempuran. Hal ini jelas menunjukkan bahawa pembahagian tanah Palestin bukanlah keputusan yang terbaik untuk menyelesaikan konflik di antara mereka. Sebaliknya, hanya memberikan kesengsaraan kepada rakyat Palestin.